Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar penonton di rumah? Saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan berbahagia di samping keluarga yang tercinta. Semoga kita semua berada dalam limpah rahmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada episod-episod yang lepas, saya telah membawa anda semua mengembara ke hampir setiap pelosok negeri dan kini saya berada pula di negeri Pahang Darul Makmur bagi menyantuni golongan yang memerlukan di samping melakukan aktiviti amal kebajikan serta kemasyarakatan serta berdakwah bersama dengan geng Usrah saya. Untuk episod kali ini, saya bakal berkunjung ke Kompleks Asnaf yang diselenggara oleh Majlis Ugama Islam Negeri Pahang. Dan seperti biasa, saya akan menjemput dua orang geng usrah saya di mana kami telah berjanji untuk bertemu di Kuantan, Pahang di salah satu masjid yang terbesar di negeri Pahang ini iaitu Masjid Sultan Ahmad Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita bertafahum, bersefahaman untuk menuju ke destinasi yang akan kita pergi kejap lagi, nak kita bertaaruf lah dulu. Boleh? Boleh. Nama saya Christina Auni. Boleh panggil Kis je. Saya berumur 22 tahun. Saya memang asal daripada Kuantan, kira anak jati Pahang lah. Bolehlah bawa kita jalan-jalan nanti kan? Boleh. Jadi Kis buat apa sekarang? Kis berniaga dekat pasar malam. Saya tolong mak ayah. Wow, seronok tu. Berniaga apa tu? Kis berniaga apa balik? Pembalik? Ya. Bolehlah kami merasa nanti Boleh. kan. Sekarang ni kita dah kenal dengan Kis. Kita nak kenal dengan saudari kat sebelah kita ni. Okey, nama saya Ainun Nasihah. Orang di sini panggil saya Ainun lah. Saya ni dah masuk umur 30 dah Lin tahun ni. Tak nampak pun, nampak muda cantik je. Saya dah kahwin dah Lin. Dah ada 2 orang anak dah pun. Sekarang ni saya kerja sebagai seorang doktor lah di bahagian bius, anestesiologi dan juga di ICU lah. Hebatnya. Sekarang ni kita dah kenal Ainun, Kis. Baiklah, sebelum kita mulakan program usrah kita, seperti biasa, Lin nak dengar dulu slogan daripada korang berdua. Boleh? Slogan Ainun, saya perlu berusrah kerana usrah ni bagaikan taman-taman yang akan membawa kita ke syurga Allah. Kita kan dalam dunia ni kan banyak pancaroba. Kita boleh hanyut dengan dunia ni sebab dunia ni banyak tahu dengan keindahan dunia ni. So bila kita berkawan dengan orang baik-baik, kita pastinya orang-orang yang baik ni akan bawa kita jadi orang yang lebih baik daripada semalam supaya kita tak berada takut lama lah. Supaya kita keep on moving forward menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita nak dengar slogan Kis pula. Saya perlu berusrah kerana usrah adalah pemakin keyakinan diri dan pemacu kecemerlangan sasiah seorang insan. Macam Lin tahulah, Kis kan berjumpa dengan orang ramai dekat pasar malam. So bagi Kis, keyakinan diri tu memang sangatlah penting. Lagi satu yang kecemerlangan tu, kita memang perlu adalah ilmu dunia, ilmu akhirat. Barulah kita stabil, sama level lah orang kata. Betul. Bila kita ada ilmu, kita lebih berkeyakinan. Dan bila kita ada ilmu, insya-Allah kita akan boleh beroleh kecemerlangan dan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jomlah kita mulakan program usrah kita sekarang. Jom kita ke sana. Okey, kita pun dah kenal-kenal. Rasa seronok pula nak borak-borak kan. Jadi, boleh tak kalau Ali nak tanya sikit? Nak tanya korang soalan? Boleh. Okey, tapi Kis tak kahwin lagi kan? Belum. Jadi, Lin tanya Ainun dululah. Okey, jadi Ainun, apa perasaan Ainun ketika pertama kali melahirkan zuriat? Bila sebagai ibu, apa perasaan Ainun bila anak pertama keluar menatap zuriat buat pertama kali tu? Anak Ainun yang sulung dah 3 tahun dah. So, walaupun 3 tahun dah Lin, tapi rasa macam baru semalam je macam mana baru beranakkan dia Lin. Perasaan tu masih lagi ingat dalam fikiran kita kan. So, masa mengandungkan dia actually sangat teruk jugalah alahan Ainun. Rasa macam nak give up je. Tapi bila keluar je dia, rasa macam happy sangat tengok muka dia kan. Lupa segala keperitan kita. Tapi kan bila kita nak beranakkan dia semua tu kan, teringat balik pengorbanan mak kita masa nak lahirkan kita. Mak saya lahirkan 7 orang anak. Ya Allah, macam mana dia tanggung semua tu kan.
Okey, Lin tanya soalan tu sebenarnya ada kaitan dengan tempat yang kita nak pergi kejap lagi. Jadi, yelah Lin tak naklah kita ni ada perasaan suka menghakimi hidup seseorang ataupun suka berprasangka buruk pada orang. Sebab tempat yang Lin nak bawa tu sebenarnya Kompleks Asnaf di bawah Majlis Ugama Islam Negeri Pahang. Kenapa kita nak ada syak wasangka dekat diorang kan, Min? Diorang kan asnaf. Okey, dekat Kompleks Asnaf tu, kat situ memang ada warga emas yang ditinggalkan. Tapi kat situ juga ada ibu muda yang tengah hamil dan juga baru lepas melahirkan anak-anak. Tapi anak-anak ni adalah hasil daripada ketelanjuran ibu-ibu tu. Allahu Akbar. So maknanya ibu yang mengandung tu dijaga dalam kompleks tu lah. Kat situ memang diorang akan jaga ibu-ibu hamil tu, dan semasa kehamilan tu mereka akan diberi bimbingan, semangat, motivasi supaya mereka tak hilang semangat dan tak rasa disisihkan. Diharapkan mereka dapat menjaga anak tu dengan baik sampai anak tu lahir lah. Macam ni lah, Lin. Atas dunia ni kan tak ada orang yang tak pernah buat silap kan? Semua orang ada buat silap masing-masing kan? Tapi yang penting bila kita buat silap, kita minta maaf pada Allah, kita bertaubat kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, kan? InsyaAllah. Tapi macam mana pula kalau orang tu dah bertaubat, lepas tu dia buat balik? Lepas tu taubat balik. Kiranya macam tak sah lah kan taubat dia tu. Apa hukum dia? Okey, untuk soalan kes tu, ada satu hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba telah melakukan dosa, lalu dia berkata, "Ya Tuhan, aku telah melakukan dosa, ampunilah daku." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Adakah hambaku ini tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampunkan dan menghukum dosanya itu? Aku telah mengampunkan hamba-Ku ini." Sehinggalah masa berlalu sehingga hamba tersebut kembali melakukan dosa. Lalu dia berdoa, "Ya Tuhan, aku telah melakukan dosa. Ampunilah dosaku ini." Maka aku telah mengampunkan hamba-Ku ini sebanyak 3 kali. Maka biarlah dia melakukan dosa, aku tetap mengampunkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 7507. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustazah kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual oleh kami dari Kembar Geng Usrah. Jadi Ustazah, boleh tak Ustazah ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Ustazah sendiri dan juga sejarah penubuhan Kompleks Asnaf ni? Okay, Alhamdulillah. Saya Nur Rashidah binti Muhammad Tahir. Berasal daripada Kuantan. Memang betul-betul pure orang Pahang lah. Dan bertugas di Kompleks Asnaf ni dah bermula daripada 2010, dah hampir 10 tahun lah. MUIB ni dia ambil inisiatif. Okay? Kompleks Asnaf ni awalnya diwakafkan kepada Majlis Agama Tanah ni lah. Diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Pahang pada tahun, lebih kurang tahun 2008 dan 2010 dibangunkan sebagai pusat, pada awalnya lah sebagai pusat jagaan untuk warga emas. Pengambilan penghuni itu dilebihkan kepada warga emas lah. Pada awalnya pada 2010 kita jaga warga emas yang contohnya kalau warga emas yang mualaf bila dia masuk Islam, kadang-kadang ada yang masih lagi duduk dengan anak umurnya dalam 60 kan. Bila duduk dengan anak kadang-kadang dari segi penjagaan, dari pergi solat, dari segi makan minum tak dijaga. Pada 2016 kita mulakan fasa kedua untuk pengambilan kes rekod. Kes rekod. Kes rekod tu macam mana Ustazah? Kes rekod tu adalah kes-kes remaja yang hamil tanpa nikah. Ustazah, tadi Ustazah ada cakap pasal rekod kan? Rekod tu dalam lingkungan umur berapa ya? Okey, paling muda, kalau kes rekod ni paling muda kita pernah lindungi adalah berusia lebih kurang dalam 15 tahun, 14 ataupun 15 macam itulah.
Ustazah nak tanyalah kan, apa aktiviti yang dilakukan oleh ibu-ibu yang hamil di sini ya Ustazah di rumah Asnaf ni? Aktiviti yang kita selalu jalankan, kita lebihkan kepada kerohanian lah. Kita buat setiap hari dia akan join program mengaji Al-Quran, bertadabbur. Lepas tu setiap kali waktu solat dia kena solat berjemaah di surau. Pada masanya kita akan panggil kaunseling. Kita akan buat aktiviti kemahiran, buat bersama-sama. Jadi Ustazah, ada tak apa-apa pesanan kepada penonton di rumah, terutamanya golongan remaja lah Ustazah? Untuk adik-adik remaja perempuan yang di luar sana, diharapkan dapat menjaga diri, jaga solat. InsyaAllah bila kita jaga solat kita, Allah akan jaga kita. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Pesanan Ustazah tu tertusuk sampai ke hati saya juga. Jadi terima kasih Ustazah sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama kami dari Kembara Geng Usrah ni. InsyaAllah. Terima kasih juga. Okay, Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Adik boleh panggil saya Kak Lin. Okey, jadi Kak Lin nak borak dengan adik sikit. Jadi adik sekarang kalau sebelum ni masih belajar ke macam mana ke, buat apa? Masa 18 tahun tu saya belajar. Lepas tu saya berhenti, saya kerja dengan mak saya je lah. Dah berapa lama adik masuk ke sini? Baru je lagi, bulan 8. Bulan 8 masuk ke sini. Macam mana boleh masuk sini? Disebabkan diri saya sendiri, saya buat kesilapan yang besar lah terhadap keluarga saya sendiri dan pada diri saya sendiri. Saya kenal lelaki tu daripada sama kolej. Keluarga dia pun dah kenal saya juga, keluarga saya pun dah kenal dia. Kita orang masa tu tengah bercinta dan keluarga saya sebenarnya tak restu sebenarnya. Tapi saya degil, saya ikut keputusan saya sendiri. Saya dengan dia nak kahwin free lah. Jadi kita orang pun terlanjur lah ke situ. Saya pun tak lama tu, dalam bulan 1, bulan 2 macam tu. Masa tu saya kerja dengan keluarga saya. Ada tanda macam muntah-muntah semua tu. Tapi bila pergi klinik, bila saya dah masuk dalam bilik doktor tu, dia cakap kat saya, boleh tak awak keluar sekejap, saya nak berbincang dengan keluarga awak sendiri. Apa perasaan adik masa tu? Masa tu saya berdebar lah, saya cakap macam tak sedar hati. Macam takut pun ada. Ayah saya keluar dalam keadaan muka yang dia tak marah, cuma dia bertanya, bertegur. Baby tu dalam perut dah 7 bulan. Lepas tu saya pun macam terkejut lah. Macam tak percaya semua tu. Bila dapat tahu semua tu, ayah saya nak nombor lelaki tu lah. Nak minta bertanggungjawab. Lepas tu nak dia datang rumah lah. Keluarga lelaki tu lah datang petang tu. Dia bertanya kepada saya, nak kahwin ke ataupun nak duduk kat sini. Jadi lepas tu saya pun fikir lebih baik duduk sini lah. Kat sini mungkin ada kata pengajaran dia, susah dia, kita boleh rasa jaga baby tu semua. Dan ayah saya cakap, tak apalah, kita buat masuklah awak dekat dalam ni lah, kompleks Asnaf. Dan begitu sayangnya ayah pada adik sebab dia langsung tak berkasar kan, macam dia kawal perasaan dia. Ada tak kata-kata dia yang adik rasa macam terpahat kat hati? Ada. Satu ni, mak ayah saya selalu cakap, walau macam mana pun, Mama Awah tetap ada. Saya. Tak apalah, terima kasih adik kerana sudi kongsi cerita dengan akak. Akak doakan adik sentiasa kuat dan insya-Allah jadi ibu yang baik, bagi didikan agama yang sempurna untuk anak adik kelak, ya.
Segmen takaful kita pada episod kali ini, pihak produksi Kembara Geng Usrah telah menjemput Pejabat Kesihatan Negeri Pahang untuk hadir dan memberikan taklimat ringkas serta tips tentang penyusuan dan penjagaan bayi dengan secara betul. Aktiviti ini juga dapat memupuk semangat rasa cinta dan kasih ibu terhadap bayi mereka agar mereka akan kekal menjaga anak tersebut. Selain itu juga, kami telah mengadakan kursus latihan ringkas untuk ibu-ibu yang berada di kompleks tersebut dalam menghasilkan kraft tangan melalui gubahan bunga. Latihan ini akan diteruskan untuk mereka agar mereka mempunyai kemahiran dalam menghasilkan kraft tangan melalui gubahan bunga dan bingkai hiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Jadi pertama sekalinya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Al-Hakim kerana Ustaz sudi menjadi nakib kita pada hari ini. Okey Ustaz, hari ini kita bersiaran dari Kompleks Asnaf di bawah Majlis Agama Islam Pahang. Tanpa membuang masa, nak minta Ustaz kupaslah sedikit tentang topik kita pada hari ini, iaitu di mana letaknya bahagia. Silakan Ustaz. Terima kasih pada host. Pertamanya saya doakan kepada semua pendengar dan juga penghuni Kompleks Asnaf Majlis Agama Islam Pahang ini dalam keberkatan, dalam kesihatan hendaknya. Jadi berkenaan dengan bahagia ni, setiap orang dia bahagia itu bagi dia lain. Contoh orang sakit kan, yang tak sihat bila dapat sihat dia rasa bahagia. Orang biasa jalan kaki bila dapat motor, Allah bahagianya. Orang yang tak boleh nak solat ataupun dalam keadaan sempurna, bila boleh semayang dalam keadaan lebih baik daripada yang dia buat, itulah bahagia. Jadi setiap orang ni kalau ikut definisi bahagia dia tak sama, mengikut keadaan dan juga kedudukan dia lah. Cuma untuk nak kaitkan dengan agama ini, Allah nyatakan dalam Quran, di antaranya dalam surah Ar-Rum pada ayat yang ke-21. Sebab kita nak kait dengan keadaan kita berkeluarga ni, macam mana nak bahagia dan sebagainya. Maka Allah nyatakan dalam ayat itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi di antara yang kita nak sebut bahagia sini adalah mawaddah, kebahagiaan dalam hidup berkeluarga ataupun tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu duduk dalam kelompok sahabat-sahabat asnaf. Jadi nak bahagia ni ialah harmoni dalam suasana puan-puan lah. Dan juga rahmah ni maksudnya Tuhan buat turun, Tuhan bawa lempah ruahkan kepada kita ni kebaikan sentiasa, keharmonian, kelapangan, kesihatan, itulah bahagia. Jadi kalau ikut kepada kebahagiaan ini berdasarkan apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, maka di antara bahagia yang disifatkan oleh Al-Quran adalah dua. Yang pertama, mawaddah, yakni mawaddah ini sejahteralah bahagia kita dalam kelompok kita dengan dalam keadaan kesihatan kita, suasana pergaulan, tolong menolong, ambil berat, bantu membantu dan sebagainya. Dan yang kedua, bahagia yang Tuhan bawa mari, iaitu rahmat. Dan bila mana rahmat Allah datang kepada satu kelompok, keluarga ke, komuniti asnaf sini ke, maka kebahagiaan itu sudah tentu lebih bererti dan juga lebih terasa lah. Jadi ada kalangan kita yang dia tak dapat bahagia, tidak mendapat kebahagiaan itu. Apa yang dia nak tak dapatlah maksudnya. Kenapa? Maka orang ilmuwan dikata dengan dua sebab. Pertama, sebab apa kita tak dapat bahagia ataupun kehendak kita yang kita nak ni tak dapat. Yang pertama, sebab kita tak faham apa itu kebahagiaan sebenar, tak tahu. Dan yang kedua, tak kena cara ataupun jalan kita nak usaha dapat bahagia itu tidak kena. Kebahagiaan yang boleh kita sebut, yang hakiki ketika mana kita hidup di sini adalah hidup kita ni sentiasa dalam lingkungan, dalam perhatian, dalam pemeliharaan, dalam rahmat Allah. Bila mana kita duduk dalam benda tadi, hidup kita payah macam mana pun, masalah macam mana pun banyak, teruk macam mana pun kita zaman dulu-dulu, nakal macam mana pun kita, nampak? Allah akan datangkan bantuan dan nusrah dia. Jadi inilah di antara yang
boleh saya kongsi dengan ibu-ibu, kakak-kakak dan remaja lah yang bersama kita ni. Baiklah Ustaz, bahagia pula dengan perkongsian Ustaz pada hari ini ya. Di manakah letaknya bahagia? Bahagia itu terletak di hati, terpancar di wajah dan kuncinya adalah usaha, syukur dan redha, insya-Allah. Tak sangka cepat je masa berlalu kan. Dah 2 hari kita menghabiskan masa bersama-sama. Okey, Lin nak berterima kasih sangat-sangat dengan Ainun, dengan Kis kerana sudi menjadi geng Usrah Lin dalam Kembara Geng Usrah ni. Sama-sama. Alhamdulillah, walaupun Lin seorang host, Lin yang bawa korang berdua untuk join Kembara Geng Usrah ni, tapi banyak sangat yang Lin belajar daripada korang. Ainun seorang doktor, macam mana Ainun ni seorang yang disiplin sangat Lin tengok. Lepas tu seorang yang lembut dalam melayan kerenah orang-orang sekeliling. Dan Kis, walaupun sangat muda lagi, tapi Kis ni seorang yang matang, Lin suka. Terima kasih sangat sebab beri kerjasama yang baik sepanjang program ni berlangsung. Terima kasih juga lah Lin. Banyak sangat kita belajar dalam program ni. Kita dapat ilmu baru, pengalaman baru, kawan-kawan baru. So basically kita sangat happy dengan dan berpuas hatilah bila kita join program ni. Kepada penonton di rumah, teruskan setia bersama Kembara Geng Usrah untuk teruskan pengembaraan sambil berusrah bersama saya. InsyaAllah saya akan berkunjung ke negeri 9 Darul Khusus.